Okay, good day everyone. Hope you all are doing good. Okay, saya akan sambung ya perbincangan hari ini tentang latihan yang saya upload semalam lah. Okay ya, sebagai ulang kaji untuk bab 4 ya. Iaitu tentang kelestarian alam sekitar. So saya mula bincang hari ini. Kita lihat ya. Disuruh kita kenal pastikan sektor dalam teknologi hijau. So kita lihat yang pertama ialah tenaga. Okey. Yang kedua pengurusan sisa dan air sisa Okey, yang ketiga pertanian dan perhutanan. Okey. Yang keempat bangunan. Okey. Yang kelima teknologi maklumat. Okey. Teknologi maklumat dan komunikasi. Industri pembuatan dan akhirnya pengangkutan. Okey. Kita lihat soalan yang seterusnya. Okey ya, boleh salin jawapan dia untuk latihan semalam ya. Okey. Kalau salah betulkan. Kita lihat seterusnya 4.2 tentang sektor bekalan tenaga, isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga lah. Kita lihat. Okey ya. Teknologi hijau menekankan aspek pertumbuhan ekonomi. Okey ya. Pertumbuhan ekonomi. Okey ya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan lestari. Ya, pembangunan lestari. Okey. B. Teknologi hijau ditaklifkan sebagai tenaga yang dapat diganti yang dapat diganti atau dihasilkan semula. Hasilkan semula dalam tempoh hayat manusia. Okey. C ialah kecekapan tenaga merujuk kepada mengurangkan penggunaan tenaga untuk menyempurnakan kerja yang setimpal. Okey ya. Okey. Ini ialah isu-isu sosio-saintifik ya bagi sektor bekalan tenaga. Kita lihat faktor-faktor D ya. Kita lihat faktor-faktor yang menyumbang kepada isu sosio-saintifik, okey, dan juga sektor tenaga. Kita lihat yang pertama. Okey, yang pertama ialah pemanasan global warming ya, pemanasan global. Okey ya. Okey, pemanasan global ni pemanasan global ni merujuk kepada perubahan peningkatan suhu bumi. Okey ya, peningkatan suhu bumi yang menyebabkan perubahan cuaca. Okey. Kita sambung lagi. Yang kedua,
Okey ya, yang kedua ialah perubahan iklim. Perubahan iklim. Ini saya sudah nyatakan di sini ya. Okey, bila peningkatan suhu dia menyebabkan perubahan cuaca dan seterusnya menyebabkan perubahan iklim, dan ini disebabkan oleh peningkatan gas rumah hijau. Peningkatan gas rumah hijau, iaitu gas karbon dioksida di atmosfera. Dan seterusnya menyebabkan juga ya, punca dia daripada pencemaran alam. Pencemaran alam, kecekapan tenaga, dan akhir sekali kebergantungan. Ya, kebergantungan pada sumber fosil. Sumber fosil ni ialah petroleum dan gas asli ya. Sumber fosil ni ialah daripada sumber fosil ni ialah asalnya daripada petroleum dan gas asli. Gas asli serta arang. Okey. Kita sambung lagi. Kita pergi kepada bahagian sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, kita lihat. Okey, kita sambung ya. Okey, jawab soalan tentang isu sosio-saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey ya, kita telah bincangkan ya tentang apa itu sisa dan air sisa sebelum cuti sekolah. Kita lihat, kita recap balik. Okey ya. Pengurangan sisa dan air sisa secara efisien memainkan peranan penting dalam isu pengurangan dan pengasingan. Okey ya. Isu pengurangan ya. Saya tulis kat bawah lah. Okey ya. Sekejap. Kemudian saya menggunakan dalam begini, isu kecekapan dan penggunaan sumber. Okey, kita sambung ya. Nombor 1, pengurusan sisa dan air sisa secara efisien memainkan peranan penting dalam isu kecekapan penggunaan sumber. Okey ya. Kecekapan penggunaan sumber. Kecekapan penggunaan sumber dan kesihatan awam. Juga melibatkan kesihatan awam. Okey. B, sisa. Sisa ialah apa sahaja. Okey ya. Sisa ialah apa sahaja lebihan tidak diingini okey ya, atau apa-apa bahan yang perlu dilupuskan kerana rosak, pecah dan lusuh. Okey ya. Itu ialah kita panggil dia sisa. Tak semestinya sisa makanan ya. Macam benda-benda pun boleh. Okey ya, benda yang tidak diperlukan, tidak diingini dan perlu dilupuskan, sama ada dia sudah rosak ke, kalau dari segi makanan, kalau dari segi barang-barang pecah ke, dan juga lusuh. Okey ya.
C. Terlihat ya. Sisa khas. Sisa khas, okey ya, ialah sisa terkawal yang perlu dilupuskan kerana sifatnya yang berbahaya ataupun memudaratkan kesihatan. Contohnya bahan toksik daripada premis perindustrian. Okey ya. Dari premis perindustrian. Okey. Saya ulang sekali lagi. Sisa khas ialah sisa terkawal yang perlu dilupuskan kerana sifatnya yang berbahaya ataupun memudaratkan kesihatan. Contohnya bahan toksik daripada premis perindustrian. Okey, D. Terlihat D. Air sisa. Okey ya. Okey, air sisa ialah air yang telah digunakan. Air yang telah digunakan termasuk bahan-bahan seperti sisa manusia, sisa makanan, minyak, sabun dan bahan kimia, sisa domestik dan sisa daripada perindustrian. Okey. E. Teknologi hijau bagi sektor pengurusan sisa dan air sisa sangat penting bagi meminimumkan kesan, okey ya, sangat penting bagi meminimumkan kesan pembuangan terhadap alam. Kesan pembuangan terhadap alam. F. Sisa yang dibuang boleh diolah menjadi sesuatu benda baru seperti baja kompos dan baja organik. Okey. Terlihat soalan yang last sekali. Okey ya, yang kedua. Okey. Pengurusan sisa dan air sisa boleh diuruskan ya, boleh diuruskan menggunakan konsep di bawah. A. Pencegahan dan pengurangan. B. Pengasingan dan kitar semula. Okey ya. Contohnya pengasingan sisa yang boleh kitar semula. Dan sisa yang tidak boleh dikitar semula. C. Rawatan dan pemprosesan. Okey ya, rawatan baja dan pemprosesan. Rawatan baja dan pemprosesan. Ya, rawatan dan pemprosesan. Contoh dia ialah sisa diubah menjadi tenaga dan baja. Okey ya, contoh dia ialah sisa diubah menjadi tenaga dan baja. Okey. Akhir sekali D. Pengurangan sisa, guna semula dan kitar semula. Iaitu 3R ya, untuk meminimumkan sisa. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Esok kita akan sambung perbincangan kita tentang bab 5 genetik lah. Okey. Thank you. Terima kasih. Harap kamu semua salin jawapan dia dalam latihan tersebut lah. Okey ya, salin yang versi bahasa Melayu sahaja, bahasa Inggeris tak payah. Thank you very much.